Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita boleh baca Al-Fatihah dulu sebelum kita start, Umi, boleh ke? Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, Alhamdulillah. Lina ucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia, kan, dan terutama sekali kepada wanita kental, wanita kuat, wanita yang orang kata serba boleh, wanita yang menjadi inspirasi ramai sebenarnya. Lin bersama sekarang ini Umi, ataupun nama manjanya Umi lah boleh kita panggil, yang katanya memang menjaga dan membimbing anak-anak remaja di rumah Raudatus Sakinah. Masya Allah. Okey, dan sebenarnya ramai juga yang dah mengenali Umi. Okey, macam-macam lah, di macam-macam platform dah Umi berkongsi kisah Umi dan juga kisah anak-anak kesayangan Umi. Mungkin secara mukadimahnya Umi nak perkenalkan diri Umi sedikit, orang kata latar belakang Umi yang mungkin ramai yang bersama dengan kita ni nak tahu dengan lebih detail, insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lin, terima kasih Samsul, terima kasih semua di Zayan tu yang sentiasa memberi sokongan padu kepada Raudatus Sakinah dan kepada warga Raudatus Sakinah. Sebenarnya bila cakap tentang Raudatus Sakinah ni, Umi dah way back awal dulu pada tahun 1997 menyediakan diri Umi ni untuk apa ni? Untuk macam mana nak cakap dengan anak-anak remaja ni. Macam mana kita nampak ni kan anak-anak remaja yang baik-baik ni, kita rasa macam okey je kita bercakap. Tapi kalau anak-anak remaja yang bila kita tengok dia pun dia tak berapa nak tengok kita tu, macam mana nak cakap. So sebenarnya kan Lin, masa awal-awal dulu Umi dengan Raudatus Sakinah ni rasa macam sangat teruja untuk bersama dengan mereka, dan dalam masa yang sama Umi sediakan Umi pergi ambil kursus kaunseling, kursus asas kaunseling, kemudian Umi ambil kursus kemahiran kaunseling untuk bercakap dengan remaja dan dengan mak ayah dia, macam mana nak handle mak ayah dia. Dan dalam masa yang sama Umi rasa macam Umi sendiri pun kena bangun diri. Jadi Umi rasa macam kalau aku nak bercakap dengan orang yang lebih muda ni, dengan harapan dia orang nak dengar kita, what I have to do with myself, apa yang Umi perlu bangunkan diri, apa yang perlu Umi upgrade. So Raudatus Sakinah ni sangat dekat di hati, macam Zayan jugalah, dekat di hati. Dalam masa yang sama, anak-anak remaja ni dia punya masa depan yang jauh. Umi nampak kalaupun mereka buat kesilapan hari ini, mereka masih punya masa, masih punya ruang untuk mereka jadi manusia yang lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Masya Allah. Inilah antara pembimbing anak-anak remaja di Pusat Bimbingan Remaja Raudatus Sakinah, yang pada Lin bukan semua orang boleh menjadi kental seperti Umi, bukan semua wanita boleh kental seperti Umi dan memberi inspirasi lah. Okey, satu Umi sendiri, dan satu lagi anak-anak di bawah bimbingan Umi. Okey, mungkin Umi boleh share sikit lah, sepanjang Umi bimbing anak-anak remaja ni pasti macam-macam cabaran, dugaan, challenges yang Umi lalui. Okey, dan dulu mungkinlah bila kita tengok anak-anak remaja wanita ni, dia mungkin dulu disebabkan tidak expose kepada social media, internet, pergaulan tidaklah terlalu bebas seperti hari ini, mungkin ianya lebih senang di-tackle. Maksudnya lebih senang kita nak kawal. Umi pun tak nampak banyak kes yang melibatkan remaja wanita seperti hari ini. Okey, mungkin macam mana Umi tangani cabaran ini? Cabaran ini ialah daripada dulu sehingga sekarang, probably sekarang ni banyak yang kita lihat. Sampaikan pernah Lin tengok satu wawancara Umi kata dulu ada anak-anak remaja, kalaupun dia terlanjur, dia bersama dengan sama ada tunang ataupun boyfriend.
Tetapi sekarang ini Betul. terlanjur sampai tak tahu dengan siapa sebenarnya. Sampai Umi pernah kata lebih tak boleh dikira dengan maksudnya nak kira dengan jari tu lebih daripada jari pun ada juga. Jadi ia satu perkembangan, bukan perkembangan, dia satu sesuatu yang mengejutkan lah bila Lin tengok wawancara Umi tu. Mungkin Umi boleh cerita macam mana Umi tangani cabaran ini. Ya, Lin. Untuk Lin, bila Lin tengok muka Umi ni, Lin kata, Lin cakap jadi wanita yang kental lah, yang nampak macam wanita yang kental kan. Sebenarnya kan Lin, awal dulu Umi dah menangis banyak dah. Dan Umi menangis selalu seorang-seorang. Menangis sendiri tu sebenarnya nak pujuk diri, sebenarnya kita boleh. Kita jangan menangis depan anak-anak ni. Kalau kita nangis depan anak-anak ni, dia lagi runtun hati dia. Sebab lagi masalah dia yang sangat besar tu, dia nak pergi ke mana kalau dia nampak kita ni jadi orang yang tak kuat. So I have to be so strong sehingga anak-anak ni rasa macam bila nampak muka Umi, nampak muka tim-tim Umi tu kan, staff-staff Umi yang lain rasa macam nak cakap dengan dia orang, nak bagi tahu lah dengan dia orang, supaya nak kongsi tu kan. Sebab kita ni kena jadi manusia yang sentiasa ahlan wa sahlan. Jadi yang sentiasa welcoming. Walaupun orang tu ada masalah, kita tak tahu pun dia ada masalah kan. Tapi bila kita berjumpa dengan dia, cakap je dengan dia, tiba-tiba keluar segala masalah dia pada kita. So sebenarnya kita pun tak boleh tunggu masalah datang. So di mana saja ada ruang yang terbaik untuk kita bantu manusia tu, kita akan terus bantu. So daripada awal lagi macam Lin sebut tu, Umi banyak aja berita-berita, cerita-cerita yang terkejut, tergempak. Macam dia sebutlah, menakutkan, memang menakutkan Lin. Tapi tak adalah Umi nak macam, ya Allah kau buat macam ni, ya Allah, tak adalah kan. So kenalah belajar untuk jadi orang yang cool. Umi belajar banyak di Raudatul Sakinah ni Lin. Banyak sangat Lin. Raudatul Sakinah ni mengajak Umi erti kehidupan. So masa yang terkejut tergempar tu, Umi kena buat macam, oh ya, begitu kan. Cuba cerita lanjut kan. Anak-anak ni bila dia trust kita, dia akan terus bercerita panjang lah, sampai kita kena stop-stopkan dia pula kan. So dalam masa yang sama, kalau yang dulu tu berlainan, hari ni sudah berlainan. Dulu dia orang nak cakap banyak dengan kita. Tapi hari ni dengan social media, dengan apa semua kan Lin ingat dia orang nak bercakap dengan kita. Dengan mak ayah dia pun dia tak berapa nak bercakap. Apatah lagi kita yang dia tak pernah kenal ni kan Lin. So Umi pun banyak-banyak bertanya dengan cara, okey, jom lukis. Okey, jom tulis. Okey, kita sediakan buku nota hati. You can just write anything dalam buku tu, dan kita akan cuba buat perbincangan yang terbaik selepas Umi dan staf. Setiap kali habis satu hari, buku nota hati itu dipaskan kembali kepada kami. Dan kami akan baca, tengok kat mana ruang-ruang untuk kita tambah baik anak-anak ni. Subhanallah Lin, ni sangat-sangat belajarlah daripada awal dulu yang kita nampak macam benda-benda yang di luar akal kita. Hari ni lebih dahsyat lagi, sehingga Umi rasa Umi banyak kena refer pakar, sampai kena telefon sana telefon sini, berjumpa, baca kat YouTube, mendengar kat YouTube, cari jalan macam mana Umi nak usaha Umi dan tim untuk berusaha upgrade, buat trial and error. Nampak walaupun kita nampak macam kes dia sama je Lin, tapi sebenarnya dia tak serupa. So bila kita gali anak-anak yang tak nak bercakap, tak nak sangat berinteraksi ni, kita akan terus berusaha untuk dapatkan poin utama kenapa mereka jadi begitu hari ini. Masya Allah Lin, memang banyak sangat belajar di RS ni. Masya Allah, selain membimbing sebenarnya Umi juga belajar. Kan dalam membimbing Umi sendiri belajar sebenarnya, Masya Allah. Okey, Umi, macam kita kan, macam Lin ada anak, okey, dulu Lin pun pernah juga jaga anak buah kan, bukan anak sendirilah, jaga anak orang lain dan sebagainya. Tapi dia berbeza sangat bila kita menjaga anak orang dan kita menjaga anak sendiri. Dia punya connection tu is different, completely different lah. Macam kita
kita menjaga permata kita sendiri kan. Tapi macam of course kalau anak kita akan datang bagi minyak yang penuh, apa saja masalah kita face, kita cuba, kita tangani, kita nak bantu anak kita sendiri. Tapi Umi, ini bukan anak Umi sendiri, bukan anak kandung Umi, anak-anak remaja ni semua anak-anak orang lain. Bagaimana Umi meletakkan anak-anak orang lain ni sama kasih dan sayang Umi beri, perhatian Umi beri, bolehlah Lin katakan setanding dengan anak kandung sendiri juga. Mungkin yang punya banyak 1000 masalah ni ya, anak yang kita anak sendiri yang bermasalah pun sukar untuk kita tangani, ini pula masalah anak orang lain yang punya 1001 masalah. Macam mana tu Umi? Masya Allah, memang masa mula-mula terlibat ni Umi rasa macam ya Allah kesiannya, ya Allah kesiannya, ya Allah macam mana kita nak buat ni, ya Allah kesiannya. Masa tu anak Umi pun kecil-kecil lagi. Masa dia orang tu remaja, anak Umi pun masih kecil-kecil lagi. So bila balik rumah Umi akan cerita dengan dia orang. Oh begini, bercerita walaupun dia orang tu tak faham, tak kisah. Yang pentingnya Umi dapat bercerita. Cerita, lepas tu banyak pula Umi relatekan, oh dulu masa Umi mengandungkan you all ni semua, you all tahu tak Umi rasa begitulah sakitnya, begitulah begini, semua Umi cerita. Umi ni jenis orang yang suka bercerita. Dengan anak-anak tu, cubalah kalau Lin tanya hari ni macam mana Umi mengandungkan dia, melahirkan dia, dia orang mesti dah tahulah ceritanya tu. Sama aja, semua orang boleh tahu cerita dia tu. Macam mana kesukarannya Umi dalam mengandung dan melahirkan dia orang tu, semua dia orang dah hadam dah cerita dah tu. So bila anak-anak di Rawdatus Sakinah ni, bila Umi tengok rupanya macam-macam masalah yang Lin sebut sebagai 1001 masalah ni, Umi fikir I have to do something about this. Kalau duduk kat rumah aku akan tengok anak-anak aku je dan tengok dalam skop yang sangat kecil. Lepas tu kembali balik kepada amanah yang Allah bagi dekat kita, iaitu nombor 1 ni jadi hamba Allah yang baik, yang kedua ni jadi khalifatul ard yang baik, nak jadi khalifatul ard, khalifah di muka bumi ni. Macam mana nak buat tu, macam mana nak bantu tu. So Umi pun fikir okay, I have to be somewhere. Yang nombor 1 tadi Umi sebut Umi upgrade myself kan, upgradekan diri, belajar dan belajar. Yang keduanya kena praktiskan macam mana nak buat kan. So dengan anak-anak di Rawdatus Sakinah ni memang Lin, dia masuk dengan satu masalah. Di pertengahan jalan kita nampak 2 atau 3 masalah. Tengah perjalanan tu, di dalam perjalanan tak sampai tengah lagi kita dah nampak punya 5-6 masalah. Dan bila dalam tempoh yang ruang waktu, anak-anak ni dia dibimbing di Rawdatus Sakinah 15 bulan minima Talin. Minima maknanya dia orang boleh pergi lebih lama lagi lah. So sebenarnya ada banyak je unfinished business lah yang kita nak kena teroka. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita ajar anak-anak kita kat rumah tu, kita buatnya sebagai silibus di Rawdatus Sakinah. Dan ianya bermula daripada kami lah, Umi dan tim yang membangun anak-anak ni, bermula daripada kami. Kalau kita setkan silibusnya begini, kelas bimbingannya begini, okay, what I have to do to myself. Yang diri Umi sendiri, aku nak suruh orang belajar, aku sendiri pun tak faham. Tak tahu kan. So bermula daripada solat, solat wajib. Budak anak-anak ni kan Lin, kalau dia masuk kita tanya dia macam-macam. Hatta yang paling utama kita tanyanya adalah solat dan mandi wajibnya Lin. Itu perkara asas Lin. Tapi ya Allah Lin, ramainya yang terlepas perkara asas. So bermula daripada itu sehinggalah pada kelas-kelas bimbingan apa yang mereka perlu tahu untuk mereka bangun diri, sehinggalah kepada solat malam. Lin, solat malam ni sangatlah sukar bagi orang yang tidak solat wajib. Sangat sukar. Betul. Jadi kita ni pun pula kan Lin, bila kita sediakan waktu untuk mereka ini bangun solat malam, kita kena buat dulu. Masa awal Rawdatus Sakinah dulu, kita letakkan kakak-kakak warden ni bangun 2 malam 1 minggu. Bangun bersama dengan adik-adik ni. Tapi selepas adik-adik ni mendapat kesedaran yang kuat lah, yang besar pada dalam diri dia orang cakap, Umi boleh tak kami nak bangun malam tiap-tiap malam? Tiap malam Lin. Bila dia orang nak bangun tiap-tiap malam, kita macam mana tu Lin?
Betul? Kita lagi lah kan, kalau terlepas satu malam pun Lin nak nangis. Betul? Memikirkan anak kita boleh bangun, kita tak boleh nak bangun, ya Allah Lin. Mulai pada saat tu Lin, kami pun berusaha keras lah Lin untuk bangun dan bangun supaya Allah bahagi kita kekuatan dan kekuatan. Sebab Lin, dia orang punya masalah ni memang menjadi tangisan dalam diri kita. Kalau kita tak keluarkan air mata pun kita menangis sangat. Rasa macam ya Allah, begitu sekali yang dia orang lalui. So Umi teringatlah kan satu cerita kan Lin. Ada anak yang dilahirkan masa tu hospital Sungai Buloh pun tak ada Lin. Okey. Belum ada lagi hospital Sungai Buloh. So, kami bawa kepada satu klinik yang berdekatan dan lahir kat sana. Masa lahir malam tu, awal pagi tu Umi dah sampai dekat klinik tu. Umi tanya, anak ni dah diazankan ke? Dah diiqamahkan ke dia? Lepas tu ada seorang pengawal kat situ kata, kenapa, mana suami dia? Lepas tu Umi pun cakap, dia tak ada suami cik. Dia ni anak-anak kami yang bermasalah sikit, tak ada suami, terjadi sikit-sikit lah Umi ceritakan dia. Lepas tu dia, tunggulah saya ambil uduk nanti, nak solat zuhur kan saya azan. Dia cakap macam tu lah kat Umi. Umi rasa ya Allah tak tahanlah hati Umi masa tu. Lepas tu tiba-tiba dia kata, Kak, kenapa Kak? Lepas tu Umi pun cakap dengan dia ni, anak ni baby ni belum lagi diazankan, diiqamahkan dia. Dia kata, Kak, sudah Kak. Doktor yang Kak jumpa dulu tu dah buatkan untuk baby ni. Subhanallah, Umi masuk dalam kereta, nangis dalam kereta sebelum Umi sampai balik jumpa dengan anak ni. Masya Allah. Allah bagi kita kekuatan yang sangat berbeza lah apabila kita kita berani untuk memasuki ruang-ruang yang sangat luar biasa daripada kebiasaan orang-orang inilah, insya-Allah. So sebenarnya bawa anak-anak kita untuk melihat kembali apa yang kita buat. Anak-anak kita kena tahu apa yang kita buat untuk anak-anak orang lain. Betul Lin. Kalau ikutkan masa tak ada. Anak-anak nak exam ni. Ni nak kena jaga anak orang lain ni kan. Anak orang lain tu amanah tu kan Lin. So Umi cakap okey semua orang hujung minggu je Umi buat test. Sampai hujung minggu baru Umi buat test untuk anak-anak Umi. Tapi kan Lin, dia sangat terasa apabila kita menjaga anak orang lain dengan amanah yang Allah bagi ni, rupanya Allah mudahkan kita, bahagian kita menjaga anak-anak kita pula. Subhanallah, memang betul kan? Betul Allah bagi kat kita ni. Betul, masya-Allah. Itulah kita kena husnuzon je, dan inilah kalau kita buat kerana Allah, semua benda Allah akan permudahkan kan, insya-Allah. Okey Umi, kalau kita cakap mengenai anak-anak remaja ni kan, especially wanita lah, bila macam bercinta, lepas tu ataupun menjadi mangsa kepada keadaan, mangsa pasangan terlanjur, contohnya lah kan. Yang kita nampak yang menjadi mangsa yang jelas bila perempuan tu mengandung lah, lelaki tak ada apa-apa lah kan. Bila perempuan mengandung, dia jadi mangsa keadaan, memang yang merasakan dukanya, laranya, downnya of course lah perempuan kan. Tapi perempuan ni dia mudah sedikit kata jatuh ataupun lemah dengan cinta lah katanya kan. Okey, jadi sebenarnya macam mana rahsia Umi ubahkan persepsi cinta makhluk tu kepada cinta kepada yang maha mencintai tu. Sebab kan bila kita cakap pasal cinta ni, perempuan biasalah kan cakap pasal cinta, dia jadi lemahnya kan, dan dia mudah menjadi mangsa kepada inilah terlanjurnya dan sebagainya. So macam mana Umi sendiri ubah persepsi mereka cinta kepada makhluk, kepada cinta Allah yang maha mencintai? InsyaAllah sebenarnya Lin, sangatlah susah nak keluarkan, nak tarik keluar dia orang ni dengan cinta makhluk ni. Sebab yang depan mata ni adalah suatu yang sangat orang cakap macam tawaran yang sangat tak boleh dilepaskan. Betul? So susah nak lepas. Ada pula lelaki handsome yang memang dah duduk dalam kepala kita ni, inilah dia lelaki yang aku bakal miliki kan. Contoh ya. So anak-anak ni akan rasa macam inilah dia cintaku. Dia cepat sangat dia terkulai dengan cinta ni. Itu sebab dia rasa macam apa yang dalam surface ni, apa yang terlampak pada luaran ni adalah bahasa cinta dia. Inilah dia
yang dia idam-idamkan selama ni kan. So sebenarnya banyak benda lah nak kena buat kan Din. Sebab anak-anak ni bila dia datang dekat kita, dia cakap dia buat ni kerana cinta dia kepada si lelaki tersebut. Tapi bila kita tanya mana lelaki tu, semuanya MIA, Lin. Betul. Missing in action, Lin. Bukan missing in action biasa-biasa, action pula, beraksi pula dia dengan lelaki perempuan lain. So kita nak kena sedarkan anak-anak ni. Tengok masa dengan janji-janji hari tu, mana dia? Sebab Umi teringat ada satu kes yang Umi handle, dia datang dah 8 bulan, lepas tu dia 7-8 bulan begitu. Kemudian masa dia melahirkan, dia kata dia nak juga kahwin sebab lelaki tu kata nak kahwin dengan dia. Okeylah. Umi kata okey, lepas melahirkan ni kita jumpa mak bapak. Lepas tu Allah takdir memang mak bapak ni, mak bapak anak kami ni kenal pula dengan mak bapak lelaki tu. So Umi kata okey, jom kita jumpa, bertemu di pejabat. So Umi kata, sebab kalau Umi yang cakap tak ada maknanya lah dia nak kahwin tu kan tak percayalah dia kan, sebab janji tu datang pada lelaki tu. So bawalah pergi ke depan dia, berjumpalah dia. So Umi pun tanyalah dengan secara terus terang, betul ke nak kahwin dengan anak kami ni kan? Lepas tu tahu apa dia cakap? Dia kata nantilah, mungkin 10 tahun lagi, sekarang dia nak kenal-kenal. Ya Allah, ya Tuhan, Masya Allah. Dia cakap macam tu je, bapa saudara kepada anak kami ni, bang meja ni. Dia kata sampai terkejutlah bapa lelaki tu kan. Macam nilah, beginilah permainan orang lelaki yang menjanjikan bulan dan bintang kepada anak-anak kita. So cepat sangat mengalah terhadap apa janji-janji. Janji yang mungkin tak boleh pun ditepati, tapi as long as I have you, you have me, then that's it. Hilang. So macam mana Umi dan staf buat adalah mula-mula kita dengar dulu rungutan dia, dengar dulu keluhan dia, kata janji macam-macam, nilah begitulah, tapi entah manalah dia, kata anak-anak kita kan. So kita pun tak nak menghukum anak-anak kita. Sebab kita nak bagi tahu kat dia yang dia cinta selama ni adalah sementara. Tak kekal mana pun. Kan? Tak pergi ke mana pun, tak jauh mana pun. Tapi dalam masa yang sama, Umi dan staf-staf yang lain kita dengar dengan baik, kemudian kita ajak seperti mana kami belajar membesarkan jiwa kita ni dengan penuh kasih sayang, mendengar dengan baik. Kita juga membimbing dia satu persatu, bagi tahu dengan dia kalau dia buat macam ni, ini janji Allah. Dan janji Allah itu sangat benar. Betul. Kan? Lepas tu dalam masa yang sama pula, kita sebutkan kepada dia, betul dia buat kesilapan dan dia harus bertaubat. Dan dalam masa yang sama kita sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222 kata, mafhum Allah, sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. So Umi bagi tahu ini bukannya benda yang bukan benda yang tersekat dekat sini. That's it. Budak lelaki tu dah pergi, dah tak ada kehidupan, tak. Allah sentiasa memberi ruang untuk orang-orang kembali balik bertaubat. Dan cinta Allah tu je lah yang kalau kita pegang, kita akan pergi itu yang Umi sebut pasal solat malam tu kan, Lin. Solat malam tu antara solat taubatnya, Umi sebut dengan anak-anak ni, inilah waktu kita berdua-duaan dengan Allah. Kita ceritalah. Reportlah dengan Allah, mengadulah dengan dia, bagi tahulah apa yang kita rasa ni. Sebab Umi tak boleh nak rasa apa yang dia rasa, tapi Allah lebih mengetahui segala. Betul, insya-Allah. Bila dia bangun, sebenarnya bila anak-anak ni mulai bangun solat malam, dia berlain, Lin. Dia tak sama macam yang biasa-biasa tu, Lin. Mulai memegang agama dengan kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Umi, selalunya berapa lama masa mereka ni, anak-anak dan bawah bimbingan Umi ni, untuk bangkit balik? Sebab jujurnya kalau ianya terjadi pada Lin pun, Lin rasa nak bangkit tu, saya rasa saya perlukan satu kekuatan yang maha hebat lah. Dan saya mungkin perlukan masa yang terlalu lama lah untuk bangkit kembali kan. Tapi macam anak-anak di bawah bimbingan Umi ni, berapa lama masa diorang ambil untuk bangkit balik dan jadi kuat lah, dan tak takut pun, tak gentar pun nak berdepan dengan masyarakat?
Yelah Lin, tentulah ambil masa yang lama. Hmm. Kan kita yang kena bagi ruang tu Lin, sebab anak-anak ni masa terjadinya segala kisah-kisah mereka tu, dia orang nak fit in dengan kawan dia. Dan dia akan tanya, kenapa aku? Kenapa orang lain tu? Kenapa semua-semua benda dia akan start menyalahkan orang lain juga kan? Sebab masa dia jadi tu dia nak duit cepat, dia nak enjoy, dia nak ikut kehendak dia nak bebas, dia nak orang carry. Tengok cerita Korea nak yang macam itu, tengok tengok cerita yang macam ni, oh nak yang carry macam ini, oh nak yang lebih macam ni. Yang paling besar sekali adalah nak yang handsome lah kan? Nak yang handsome, Masya Yang Allah. handsome sangat tu. So sebenarnya dia ambil ambil masa yang agak lama lah kan Lin, nak sedarkan. Nombor satu nak sedarkan kesilapan dia kan Lin. Walaupun dia tahu dia buat silap, tapi dia silap yang kata orang lain buat, tak apa je. Kan? So nak sedarkan dia bahawa dia punya kesan dan impak terhadap kehidupan seterusnya tu. Dia akan ambil masa untuk sedarkan dia tu, dan dalam masa yang sama ada benda yang macam Umi sebut tadi, the untold stories, nak selesaikan the unfinished business supaya hilang dendam, hilang rasa marah tu. Boleh kalau tak hilang pun tone down, kecilkan rasa marah dan dendam tu. Sebab ada di kalangan anak-anak ni kan Lin, bila dia tengok lelaki dia rasa macam nak bunuh. Dia kata ni semua penyebab kepada kenapa kami jadi macam ni hari ini. So sebenarnya bukan semua lelaki. Pada waktu tersebut, you yang salah cari lelaki. Betul. Kan? Sebab berjanji yang macam-macam, yang itu yang you pilih. So anak-anak ni bila dia orang ni dapat move on kan Lin. Dapat move on. Ya Allah Lin dah tak nampak dah semua kisah-kisah belakang dia tu Lin. Bila dia move on, sehingga hari ni kan Lin, ada di kalangan mereka yang dah berkahwin tu kan Lin, kenalkan dengan Umi, suami dia apa semua. Lepas tu bila Umi nak beli barang ke apa kan, adalah dia orang menjual, berbisnes kan Lin. Lepas tu suami dia akan kata, okey, nanti kalau Umi tu nak apa bagi tahu, Roger je nanti kita tolong. So dah jadi kawan rapat juga dengan suami-suami dia orang. Masya Allah, bila dia orang move on Lin, ini memang suatu yang sangat menggembira, yang membahagiakan hati kami ni dalam melaksanakan kerja-kerja di Rawdatul Sakinah adalah apabila melihat mereka ini boleh meneruskan kelangsungan hidup mereka tu Lin. Dan ada juga Lin, walaupun dalam tempoh yang begini, yang ada orang yang boleh move on, ada juga di kalangan mereka yang tewas. Maksud Umi tewas tu? Tewas bagaimana? Tewas pada persekitaran, mak ayah yang tak membantu kan Lin. Mak ayah yang tak boleh nak buat apa, mak ayah pun sibuk dengan masalah masing-masing. Ada yang juga terlibat dengan dadah. Dan mereka ini tewas juga kerana ada banyak tawaran-tawaran dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang kawan-kawan bagi, kawan-kawan tunjuk. Jadi mau tak mau hati tu berkehendak. Tapi mak bapak pun tak boleh nak adakan. So cari ini, masuk balik, kembali balik, rasa macam inilah penyelesaian kepada apa kehendak yang aku nak selama ni. Kesian Lin. Tak banyak tapi ada. Adalah ada yang tak ramai tapi ada. Umi, kalau macam boleh Lin tahu, paling lama masa yang diambil selalunya berapa tahun tu? Umi nampak yang paling cantik sekali 2 tahun. Paling cantik. Untuk bangkit balik tu? Untuk dalam tempoh 2 tahun tu, kita bagi macam-macam lah, maknanya bimbingan kesedaran, bimbingan, tunjuk ajar. Lepas tu keluarkan apa yang masih lagi terbuku di dalam hati tu, nak pecahkan belenggu dan dinding-dinding yang sangat tebal tu, karat-karat yang kita nak keluarkan tu. Dalam masa yang sama mereka ini harus dilatih. Dan akhirnya dalam tempoh 2 tahun tu kalau dia keluar tu, Masya Allah Lin, ada di kalangan mereka ini yang sambung belajar balik kan Lin. Masya Allah, masa Umi bagi talk ke apa, dia orang ada kan, habis talk dia orang berlari-lari peluk.
dia menangis-nangis. So Umi pun cakap, Caca jangan nangis, kita kejut pula semua-semua orang lain tu, kenapa pula kan. Dan Umi pernah jumpa lecturer dia orang tu yang cakap, puan kalau puan ingat, saya pernah refer anak ke Raudatul Sakinah. Dia telah pun jadi seorang yang sangat belajar, sangat fokus terhadap belajarnya. Dinsley selagi Lin, Masya Allah. Wow, Dinsley, anugerah dekan, Masya Allah. Ada siapa-siapa tahu dia orang ni pernah masuk ke Raudatul Sakinah? Tak pernah, Lin. Subhanallah, Allah tutup aib-aib mereka tu, Lin. Subhanallah, bila kami ni ada program alumni tau, Lin. Setiap tahun ada program alumni. So bila ada program tu, Lin, Masya Allah, macam-macam cerita dia orang yang kita rasa macam, ya Allah bahagia ni, rasa nak duduk dengar je. Nak dengar apa kebahagiaan dia orang. Yang kahwin, yang ada anak. Kadang-kadang program alumni tu bawa anak. So banyak cucu Umi ni sebenarnya. Sebenarnya ya, cucu cicit. Okey Umi, kalau kita nak cakap pasal anak remaja ni kan, macam ni apa yang perlu kita ajarkan seusia muda supaya diorang ni tak terpedaya, tak mudah lah orang kata termakan dengan tipu hela, kata-kata manis lelaki kan, yang boleh menyebabkan anak-anak remaja ni terjerumus lah. Maksudnya apa yang perlu kita ajarkan sebenarnya di awal usia? Sebenarnya kan, Din, apa-apa saja pun kita kena kembali balik kepada pendidikan mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. So 1 hingga daripada awal kelahiran tu sehinggalah 7 tahun tu, kita harus create bonding, main banyak dengan dia orang tu supaya dia orang tahu ini kita ni ada kena mengena, kita ni ada tautan kasih, kita ni terikat kukuh, ada bonding tu. Sebab tu kita nak budak-budak kita ni janganlah kita ambil masa kita yang terlampau-lampau sebab anak kita masih kecil. Kadang-kadang kan Umi nampak kalau dekat restoran ke apa kan, dulu-dulu lah sebelum PKP ni, kalau apa-apa bagi handphone, tak bercakap dengan anak-anak tu. So anak-anak tu dihilang fokus dia terhadap keikatan ayah dengan mak ayah, dengan adik-beradik yang lain kan. Kemudian 7 tahun selepasnya tu, 7 hingga 14 tahun tu kita kena disiplinkan lah. Disiplin tu bukan dengan rotan tau, Lin. Disiplin tu adalah dengan memberinya mereka ini tanggungjawab. Yes. Memberi mereka ini tanggungjawab yang mampu mereka laksanakan. Janganlah kata dah bagi tanggungjawab tak kena dengan standard kita pun tak bagi dah, tak boleh. Standard dia dengan kemampuan dia. Dan dalam masa yang sama, masa tu anak-anak mulai belajar untuk hormat dan patuh kepada ibu ayah dan adik-beradik yang lain. Kemudian 14 tahun ke atas, so kita jadikan mereka ini kawan. Bila jadi kawan ni saat ni lah kita nak bagi mereka mereka perlu didengari, mereka perlu diberi perhatian, mereka ini perlu diberi dorongan. Mak bapak ni janganlah ceritanya nak bagi barang aja, apa nak bagi sampai anak tu rasa macam dah lavish dah. Kan barangan ke yang menjadi kasih sayang, hubungan kasih sayang ni? Tak. Kita ni kena hadir secara fizikal. Dan maya, sebab sekarang ni dah zaman maya kan. So fizikal dan maya, kita ni kena hadirkan diri kita untuk bersama dengan dia. Pantau keadaannya, siapa kawan-kawan dia, jumpa kawan-kawan dia. Kena kenal tu. Dan dalam masa yang sama, pada waktu-waktu yang kita bersama, kita kenalah sentiasa sediakan telinga kita ni, hati kita ni dengan penuh kasih sayang, mendengar keluhan dan masalah dia. Lepas tu jangan cepat-cepat label ataupun hukum dia. Bagi ruang kat dia, zahirkan impian dia. Masya Allah, sesuailah dengan kematangan dia. Kemudian bagi panduan dan arah tujuan supaya anak-anak ni rasa terpandu. Kemudian jangan buat lengah-lengah, jangan ambil ni sebagai benda-benda yang remeh lah. Dalam masa yang sama kan, Lin, mak ayah pun kena berperanan sebagai contoh dan tauladan. Yes, betul. Hatta kan nanti bila kita tengok, bila anak kita ni semakin membesar, semakin remaja lah, semakin berfikirnya waras tu, matang tu, dia akan nampak dan ambil mak dengan ayah tu. Kalau dia nak cari jodoh, dia nak cari jodoh macam, kalau anak lelaki nak cari jodohnya macam mak dia. Maknya. Kalau anak perempuan nak cari jodoh macam cari macam ayah dia. Betul. Sampai begitu sekali lah, Lin. Sebenarnya kita nak kena bangunkan anak-anak kita. Anak-anak ni kan, Lin, satunya.
Lin tanya bila macam mana kita nak didik dia, anak-anak ni kalau dia dapat semua ni dalam rumah, kan, semua ni dia dapat rumah, dia dapat pujian, dia dapat apa saja pujian ataupun janji manis daripada luar ni, dia tak main lagi. Dia betul-betul alah ni semua janji je ni. Dia tak mudah terkesan dengan janji. Betul. Tak mudah terkesan. Dia apa saja dia akan kembali balik kepada mak ayah ataupun adik-beradik dia. Betul, dia akan berbaliklah kepada rujukan dia dan kasih sayang sebenar dia, kan. Okey Umi, sepanjang Umi berada di pusat bimbingan, menjadi pembimbing di pusat pembimbingan remaja ni, kan, pastinya dah beratus-ratus ke dah beribu-ribu dah anak-anak remaja yang di bawah jagaan Umi ni. Beribu dah. Beribu dah, kan, Masya Allah. Banyaklah kisah dukanya. Mungkin boleh Lin katakan kisah duka, suka, duka yang Umi dah saksikan sendiri. Umi menjadi saksinya lah. Jadi apa yang Umi nak luahkan kepada yang menonton kita sekarang ini, untuk sentiasa berfikir masak-masak sebelum kita itulah bersetuju untuk melakukan sesuatu yang tidak elok bersama dengan pasangan dan sebagainya. Sebab Umi dah menjadi saksi dan menyaksikan suka duka. Sebenarnya lebih banyak kepada duka lah, kan. So apa yang boleh Umi sampaikan, especially kepada anak-anak remaja, gadis-gadis remaja ni? Umi nak sarankanlah kepada anak-anak ni, kalau kita cari keseronokan, ianya tak lama. Sebab dunia bakal berakhir. Dunia bakal berakhir, tak lama dah. Ada alam lain yang akan menjelma, iaitu akhirat. Kalau kita cari kebebasan, sebenarnya kita mungkin terlupa bahawa kita ni hamba Allah. Kita ni sebenarnya adalah hamba Allah. Dan bila kita jadi hamba ni, sebenarnya adalah kewajipan kita mentaati Tuhan kita ataupun pencipta kita, Allah Rabbul Jalil. So sebenarnya dalam hidup ni ada peraturan. Dalam hidup ni ada peraturan yang kita perlu ikuti sebagai disiplin untuk menjadi hamba-Nya yang baik, yang Allah redai, yang pencipta kita, master kita, Tuhan kita redai. Kita kena ada disiplin, kena ada guidance. Dalam masa yang sama kita perlukan guidance daripada Allah. Kita perlukan peraturan tu untuk supaya kita jadi manusia yang baik. So kita di RS dah saksikan, macam Bin sebutlah, ramai sangat anak-anak yang kesal dengan pilihan hidup mereka. Kesal ni. Ni bukan cakap main-main lah. Memang kesal sangat-sangat. Kalau boleh diputar balik kembali waktu tu, nak jadi yang putar tu. Tak nak jadi yang sekarang. Betul. Nak jadi yang sebelum. So sebenarnya untuk anak-anak ni, sebelum kita melangkah ke satu perkara yang bakal meruntuhkan generasi masa depan kita, adalah lebih baik kita berfikir 10, 20, malah 100 kali pun tak apa, dan cari pandangan, dapatkan pandangan daripada orang-orang yang lebih berpengalaman yang baik. Kita nampak kehidupan mereka. Kita kena dapatkan pandangan. Jangan buat sendiri-sendiri. Jangan ikut rasa hati. Masya-Allah. Okey. Apa-apa kena kembali balik kepada agama kita, insya-Allah. Insya-Allah, kembali kepada landasan lah. Memang ianya tak mudah, tapi ianya possible. Ianya boleh dilakukan. Dia memang tidak mudah, tetapi ianya possible. Okey. Dan akhir kata ini dari pihak Umi, dari pihak anak-anak remaja itu sendiri, kan, dua-dua boleh Lin kata kental, boleh Lin kata memberi inspirasi dari pelbagai sudut lah sebenarnya. Mungkin Umi bersempena dengan Hari Wanita Sedunia ni, apa nasihat Umi, bukan saja untuk anak-anak gadis yang terlanjur, yang dah pun terlanjur, malahan kita lah, Lin sendiri sebagai seorang ibu dan kawan-kawan kita, wanita-wanita sekalian, apa mutiara kata daripada Umi sebagai seorang wanita, dari wanita kepada wanita? Oh, Masya Allah. Umi yakin je wanita itu boleh menjadi qawi seperti mana orang lelaki juga. Tapi dengan qawi ataupun kekuatan yang kita ada ni adalah untuk membantu, bukan sekadar ini
wanita bakal melahirkan generasi masa depan. Masya So Allah. kita ni wanita bukan sekadar membantu wanita, bahkan kita membantu juga lelaki-lelaki. Sebab kitalah kekuatannya, kitalah tunjangnya. Masya Allah. Dan dalam masa yang sama Umi memperingatkan semua wanita-wanita bahawa kita ada pencipta kita yang satu di atas sana. Betul. Kan? Pencipta kita kata apa dalam surah Al-Baqarah? Mafhum Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka bagi tahu kepada mereka sesungguhnya aku ini sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka ini menyahut seruanku dengan apa? Dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka ini beriman kepadaku supaya mereka ini menjadi orang yang hambaku yang baik. Subhanallah, Umi mengingatkan diri Umi dan juga mengingatkan semua wanita-wanita bahawa kalau kita ni nak jadi orang yang baik, kena jadi, bukan nak jadi, kena jadi orang yang baik. Kita ingat Allah sentiasa dia bersama dengan kita. Allah memperkenankan setiap permohonan kita. Dan dalam masa yang sama kita kena berusaha mematuhi perintah-perintah agama. InsyaAllah kita akan jadi manusia wanita, bukan manusia je kan Lin, jadi wanita pembimbing generasi. Generasi itu akan jadi lelaki dan perempuan. InsyaAllah, insyaAllah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ada selalu yang dengar lagu Sumayyah ni tangan wanita yang menghayun buayan bisa menggoncang dunia. Gitu. Selalu didengar baik-baik lirik tu. Memang sejujurnya wanita kuat standing juga dengan lelaki. Dan bukan saja kita kuat physical, tapi kita juga mentally kita memang strong boleh kita katakan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan didoakan supaya kita semua wanita kita hargai each other, respect each other, dan kita complete, kita saling melengkapi lah juga sebenarnya dengan lelaki. Jadi hidup di muka bumi Allah ni adanya lelaki, adanya wanita, saling melengkapi. Ada tujuan lah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan didoakan semua wanita diberi kekuatan, diberikan istiqamah yang tinggi lah dalam perjalanan kita menuju Allah ni, kan. So destinasi kita kena tahu the purpose of life, apa sebenarnya kita punya destinasi. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus berada di landasan yang betul, menjadi wanita muslimah yang sejati, menjaga kehormatan kita dan sebagainya, dan terus berjaya insyaAllah mudah-mudahan. Dan terima kasih banyak Umi sudi bersama dengan Lin dan Tim Zayan. Inilah kita punya ikon wanita bersama dengan Hari Wanita Sedunia tahun ini, kan. Kita di Zayan memang rasa apa saja usaha yang Umi lakukan selama ini ianya tak boleh terkata lah, tidak terkata, tidak ternilai sebenarnya. Jadi bagi kami, terima kasih Umi kerana menjaga anak-anak remaja ini dengan baik, kerana mereka pun sebahagian daripada kami juga, mereka pun masyarakat sebahagian daripada kami juga. Jadi terima kasih atas usaha Umi, kami hargai sangat kerana membantu anak-anak remaja ini. InsyaAllah dimurahkan rezeki Umi, dipanjangkan umur Umi, diluaskan rezeki seluas lautan, seluas langit, setinggi gunung ganang, selebat hujan Allah SWT. Dan semoga apa je yang Umi buat ini jadi syurga bersama kau Lin. InsyaAllah. Kena bersama-sama di syurga ni insyaAllah. InsyaAllah apa saja Umi buat, kami buat menjadi asbab untuk kita semua ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Biasa bagi support kepada kami di Rawdatus Sakinah. Okey, Umi, selamat menyambut Hari Wanita Sedunia. Kirim salam Lin pada anak-anak Umi, okey? Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum Umi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.